Assalamualaikum. Saya Muhammad Akil Hadif bin Muhammad Bahrain, nombor matrik 2200852. Ketua kumpulan ini ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nama saya Muhammad Mifzah bin Muhammad Ali, 2200912. Saya Bazim binti Muhammad Bajuri, nombor matrik 2200887. Saya Nur Isyah Fajwa binti Fauzi, nombor matrik 2200906. Saya Fadil Hamzah, nombor matrik 2200857. Nama saya Muhammad Arif Hakimi bin Ramzi, 2200851. Definisi. Untuk mengenal pasti maksud menyeluruh tanggungjawab sosial, tema ini boleh dibahagikan kepada 1. Tanggungjawab, iaitu kewajipan yang dipikul oleh seseorang, dan 2. Sosial, iaitu segala hal yang berkaitan masyarakat dan kemasyarakatan. Tanggungjawab sosial boleh didefinisikan sebagai kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Seterusnya adalah konsep realiti sosial. Konsep realiti sosial terbahagi kepada 2, iaitu konsep takrifan harian dan konsep takrifan autoriti. Konsep takrifan harian boleh didefinisikan sebagai pengalaman hidup yang diterima bersama, tidak terikat oleh undang-undang formal, tetapi lebih bertolak ansur dan memahami bagi memastikan kehidupan masyarakat lebih aman. Realiti sosial yang dialami oleh orang ramai dalam kehidupan. Contohnya, masyarakat Melayu boleh bertutur dalam bahasa lain seperti Mandarin atau Inggeris. Konsep takrifan autoriti pula, ia lebih cenderung untuk bersifat tetap. Ia merupakan realiti sosial yang ditakrifkan oleh pihak yang menjadi struktur kuasa dominan dalam negara. Ia dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Contohnya, orang Melayu kebanyakannya beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu serta adat resam. Faktor yang pertama adalah mementingkan diri. Seseorang itu hanya memikirkan diri sendiri terlebih dahulu dan tidak memikirkan tentang kesan terhadap orang lain. Seseorang itu juga lebih menyendiri daripada bergaul dengan orang sekeliling. Yang kedua adalah ketamakan. Seseorang itu lebih memikirkan harta dan juga jawatannya sahaja. Malah, ada yang sanggup untuk menipu semata-mata untuk mendapatkan harta dan jawatan. Faktor yang ketiga ialah tidak memikirkan tentang orang bawahan. Seseorang ketua harus menggunakan kuasa untuk mengerah tenaga pekerja sahaja. Dia tidak menunjukkan kepada para pekerja untuk melakukan kerja dengan betul. Faktor yang keempat adalah mengambil mudah kebersihan alam sekitar. Ada sesetengah manusia yang mengambil mudah dengan melakukan pencemaran alam sekitar. Mereka juga telah merosakkan dan mengacau ekosistem yang sedia ada. Peranan yang pertama ialah sebagai seorang rakyat ataupun ahli masyarakat. Menjadi ejen moral, memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Sebagai seorang khalifah, bertanggungjawab dan amanah, individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Peranan yang kedua ialah sosial pekerja. 6 sifat amanah kepada profesion: jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Nilai-nilai etika kerja Islam: nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian, iktikan, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah. Memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosioekonomi. Prinsip menjaga tanggungjawab kepada pelanggan atau pemegang taruh prinsip fiduciary. Peranan yang ketiga ialah sosial organisasi ataupun korporat. Ia dikenali sebagai Corporate Social Responsibility, CSR.
Ia bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Ia secara umumnya bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Perlu menitik beratkan permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti seperti dengan mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana, bantuan dan juga hadiah. Peranan yang keempat ialah terhadap alam sekitar. Manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Contohnya pencemaran udara dan juga air. Saya akan menerangkan apa itu kesedaran nasional dan kesedaran sejagatan dalam tanggungjawab sosial. Apa itu kesedaran nasional dan tanggungjawab sosial? Tahu atau faham tentang kebahasaan bangsa sendiri dan identiti malah sedar akan tanggungjawab kepada masyarakat. Kewajipan pihak pengurusan organ dan membuat keputusan serta mengambil tindakan yang perlu demi menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Satu kepercayaan bahawa fungsi organisasi dan pengurus itu sebagai pembuat keputusan dan ia mesti berasaskan kepentingan sosial dan ekonomi. Masyarakat akan mendapat manfaat sosial yang menurun dan ia akan dapat dinikmati oleh setiap ahli dalam komuniti tersebut. Banyak NGO telah ditubuhkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Ini juga telah membantu masyarakat dari segi keuangan. Ini adalah contoh non-government organisation antaranya Mercy Malaysia, Campus Sedia di Hatiku dan Muslim Camp Malaysia Society. Apa itu kesadaran kesejahteraan? Contohnya, masyarakat tidak sedar akan keburukan ke atas alam sekitar jika tidak dijaga dengan betul. Ini pula adalah kesan terhadap alam sekitar. Ada juga yang bersikap tamak melalui penembangan hutan secara tidak terkawal yang mengakibatkan tahap kesedaran terabad begitu saja. Di negara jiran pula telah berlaku perusahaan atau protes yang melampau oleh masyarakat yang menyebabkan keteraman di negara tersebut terjejas. Sama juga di luar negara di mana mereka menegakkan keadaan dengan mengadakan demonstrasi beramai-ramai mengenai hal Black Lives Matter. Seperti dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir, tanpa kesedaran nasional, masyarakat berupaya menjadi kucak-kacir. Kerana itulah kesedaran nasional dan kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial ini penting dalam pembentukan negara bangsa yang cemerlang. Kesan. Berdasarkan kepada contoh-contoh yang telah diberikan, kesan dari memupuk kesedaran tanggungjawab sosial adalah tidak ternilai. Antaranya, masyarakat yang saling membantu akan mewujudkan hubungan kemasyarakatan yang lebih akrab. Selain itu, dengan menjalankan aktiviti-aktiviti sosial sama ada secara individu maupun berkumpulan, pelaku secara tidak langsung memberi impak terhadap mentaliti masyarakat setempat. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti sosial yang menceriakan akan mengajar masyarakat setempat tentang kepentingan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Selain itu, aktiviti sosial dapat memupuk kesedaran dalam diri terhadap ketidakadilan dalam kezaliman yang berlaku sehingga mampu membawa transformasi dalam masyarakat. Secara amnya, dengan memupuk kesedaran tanggungjawab sosial, masyarakat akan berubah ke arah yang lebih baik. Sukarelawan merupakan agensi pertubuhan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Selain itu, sukarelawan juga membantu dari segi dalam pelbagai jenis aktiviti yang dijalankan dalam sesebuah kumpulan atau kerajaan dengan menyumbang jasa tenaga dalam melancarkan sesebuah aktiviti yang dijalankan. Sehubungan dengan itu, ketika negara kita dilanda hujan banjir, terdapat beberapa agensi yang menyertai dalam misi bantuan banjir sebagai sukarelawan. Sukarelawan NGO, badan kerajaan dan bukan kerajaan
turut menyertai dalam misi bantuan mangsa banjir di dalam negara Malaysia. Bantuan yang diberikan termasuklah bantuan makanan, tempat perlindungan, keperluan asas dan ubat-ubatan. Mercy Malaysia merupakan persatuan sukarelawan bantuan perubatan Malaysia yang juga banyak memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa pandemik COVID-19 yang telah melanda masyarakat kita di Malaysia. Mereka juga turut membantu dari segi tugasan lain, iaitu pengambilan sampel dari pesakit dan mengagihkan bantuan ke seluruh negara di Malaysia. Kesimpulan, dalam konteks etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial moden kini, aktiviti kemasyarakatan seringkali dipandang sepi dan diremehkan lantaran kesibukan tugas seharian yang menyukarkannya untuk dilaksanakan dan sikap tidak mengambil berat atau mengutamakan program-program sedemikian. Untuk itu, perlu ada satu mekanisme agar aktiviti kemasyarakatan ini mampu menjadi pemangkin dalam proses transformasi sosial ke arah perpaduan. Selain itu, aktiviti kemasyarakatan juga perlu dan boleh berfungsi sebagai penggerak dalam membangunkan dan melaksanakan aktiviti berbentuk kebajikan kemasyarakatan dalam ekonomi, kesihatan dan pendidikan yang memberi manfaat yang besar kepada penduduk setempat. Aktiviti rukun tetangga contohnya boleh menjadi medium bagi menyampaikan mesej positif bagi mewujudkan hubungan yang lebih harmoni di peringkat kawasan atau akar umbi dan negara umumnya selain mencegah daripada berlakunya kejadian-kejadian jenayah di kawasan setempat. Lantaran itu, pemupukan nilai dan sikap tanggungjawab dalam aktiviti kemasyarakatan perlu diberi perhatian agar matlamat dan konsep satu Malaysia yang harmoni dapat dihayati bersama.